untuk membantu meningkatkan pendapatan pengusaha bulanan yang diperoleh oleh pengusaha bot penambang. Bot penambang merupakan kaedah tradisi sekitar Muara Kuala Terengganu. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata, salam sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didoakan semoga kita semua di dalam keberkatan dan dilindungi dari segala bencana dan penyakit. Saya Auza Najwa, pelajar bagi program Sarjana Muda Pengurusan Maritim Fakulti Pengajian Maritim Universiti Malaysia Terengganu akan menerangkan kajian yang berjudul Novel Model Transformasi Perniagaan Bot Tradisi sebagai bot pelancong bagi pengusaha bot penambang di sekitar Muara Kuala Terengganu. Secara umumnya, bot penambang merupakan kaedah tradisi pengangkutan air turun-temurun yang perlu dikekalkan sebagai salah satu daya tarikan pelancongan di negeri Terengganu. Perkhidmatan bot penambang ini juga merupakan kerjaya tradisional bagi masyarakat pesisir pantai negeri Terengganu. Hal ini dikatakan demikian kerana tradisi bot penambang ini dapat menjana pendapatan khususnya kepada pengusaha bot penambang melalui peningkatan bilangan pelanggan. Bagi memastikan kelangsungan perniagaan tradisi masyarakat negeri Terengganu ini tak lapuk dik hujan, tak lekang dik panas dan seiring dengan arus pemodenan di negeri Terengganu, satu transformasi perniagaan harus dijalankan ke atas perniagaan tradisi bot penambang bagi memberi nafas baru kepada pengusaha bot penambang seiring dengan arus pemodenan negeri Terengganu. Oleh itu, sasaran utama kajian ini adalah untuk membantu meningkatkan pendapatan pengusaha bot penambang melalui perkongsian pengetahuan dan kemahiran penyelidik Universiti Malaysia Terengganu. Secara langsung dapat meningkatkan imej Universiti Malaysia Terengganu dalam bidang pemindahan ilmu kepada komuniti setempat. Sejak dahulu kala lagi, bot penambang berperanan sebagai bot pengangkutan air dengan menawarkan perkhidmatan membawa penumpang dan barangan dari satu destinasi ke destinasi yang lain yang menghubungkan antara jeti Seberang Pakir dan jeti Kuala Terengganu. Namun begitu, sejak kebelakangan ini, pengusaha bot penambang turut mengalami cabaran bagi memastikan kelangsungan perniagaan tradisi ini terus kekal tanpa lenyap di dalam zaman. Pengusaha bot penambang mengalami kemerosotan pendapatan sejak tahun 2010 sehingga kini dengan diburukkan lagi keadaan penularan wabak COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhirnya penularan wabak ini. Penularan wabak COVID-19 ini menyebabkan penurunan bilangan pelanggan yang mengakibatkan pendapatan pengusaha bot penambang terjejas. Tambahan pula, purata pendapatan bulanan yang diperoleh oleh pengusaha bot penambang menurun dari RM1,500 Malaysia kepada RM400 Malaysia sebulan. Penurunan pendapatan bulanan ini memberi kesan secara langsung kepada pengusaha bot penambang. Ibarat hidup segan mati tak mahu, begitulah nasib yang ditanggung oleh pengusaha bot penambang di negeri Terengganu ini. Penurunan pendapatan bulanan pengusaha bot penambang ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara faktornya adalah pembinaan Jabatan Sultan Mahmud, peningkatan pemilikan kenderaan persendirian, reka bentuk bot penambang yang kurang menarik, jadual bot yang tidak konsisten, penggunaan jeti yang tidak menyeluruh dan destinasi bot yang terhad.
Jadual operasi bot yang tidak tersusun dikenal pasti menjadi punca utama penurunan pendapatan bulanan pengusaha bot penambang. Hal ini dikatakan demikian kerana jadual operasi yang tidak tetap akan menyukarkan para pelanggan untuk merancang perjalanan mereka. Selain itu, laluan terhad bot penambang juga dilihat sebagai punca penurunan pendapatan bulanan bagi pengusaha-pengusaha bot tradisi ini. Hal ini terbukti apabila hasil pendapatan pengusaha bot penambang ketika ini hanya bergantung kepada satu laluan semata-mata, iaitu laluan yang menghubungkan antara jeti Seberang Taki dan jeti Kuala Terengganu. Seterusnya, produk dan perkhidmatan terhad yang ditawarkan oleh pengusaha bot penambang turut menyumbang kepada punca penurunan pendapatan bulanan pengusaha bot penambang di negeri Terengganu. Hal ini disebabkan oleh sumber pendapatan pengusaha bot penambang ketika ini hanya bergantung kepada kutipan tambang semata-mata tanpa adanya pendapatan alternatif. Objektif utama kajian ini adalah untuk meningkatkan jumlah pendapatan pengusaha bot penambang bagi keseluruhan bilangan 8 bot penambang daripada purata RM400 Malaysia sebulan kepada RM2,000 Malaysia sebulan. Justru itu, melalui strategi yang dirangka dalam kajian ini, dijangkakan pendapatan pengusaha bot penambang dapat ditingkatkan melalui perubahan laluan dan waktu operasi yang tetap. Strategi ini secara langsung dapat meningkatkan bilangan pelanggan dan pelancong untuk menggunakan perkhidmatan bot penambang ini yang lebih tertumpu kepada sektor pelancongan. Tambahan pula, cadangan laluan operasi baharu bot penambang dalam kajian ini dijangkakan dapat meningkatkan pendapatan bulanan pengusaha bot penambang. Hal ini dikatakan demikian kerana kepelbagaian laluan operasi bot penambang di Terengganu membolehkan tambang bot dinaikkan mengikut harga tambang bot yang telah ditetapkan berdasarkan laluan dan destinasi yang hendak ditujui oleh pelanggan atau pelancong yang menggunakan perkhidmatan bot penambang ini. Antara laluan baharu yang dicadangkan dalam kajian ini ialah laluan jeti Seberang Taki ke jeti Shah Bandar yang mengambil masa perjalanan kira-kira 5 minit dengan anggaran tambang sebanyak RM1.30. Laluan dari jeti Shah Bandar ke Pulau Duyung dengan anggaran masa perjalanan 10 minit dan cadangan tambang sebanyak RM2.60. Laluan dari Pulau Duyung ke Kampung Bukit Datu, anggaran masa perjalanan selama 15 minit dengan anggaran tambang sebanyak RM3.90. Laluan Kampung Bukit Datu ke Kampung Losong, anggaran masa perjalanan kira-kira 15 minit dengan anggaran kadar tambang sebanyak RM3.90. Laluan dari Kampung Losong ke Pulau Rusa, anggaran masa perjalanan selama 20 minit dengan kadar tambang yang dikenakan sebanyak RM5.20. Laluan Pulau Rusa ke Pulau Wan Man mengambil masa perjalanan kira-kira 15 minit dengan kadar tambang sebanyak RM3.90. Laluan dari Pulau Wan Man ke Pulau Kambing dengan anggaran masa perjalanan 10 minit dan kadar tambang sebanyak RM2.60. Dan laluan terakhir melibatkan laluan dari Pulau Kambing ke Seberang Taki kira-kira 10 minit masa perjalanan dengan anggaran tambang sebanyak RM2.60. Cadangan pengenalan laluan baharu bot penambang ini juga dijangkakan dapat menarik lebih ramai pelancong untuk menaiki bot tradisi ini sambil menikmati keindahan negeri Terengganu di sepanjang laluan baharu yang bakal diperkenalkan dalam kajian ini. Pengenalan laluan baharu bot penambang dapat meningkatkan ekonomi pengusaha bot penambang dan aktiviti pelancongan di negeri Terengganu dengan menarik lebih ramai bilangan pelancong dari luar untuk merasai pengalaman menaiki bot penambang. Pengalaman menaiki bot penambang ini pastinya menjanjikan pengalaman yang dapat menggamit kembali nostalgia dan pemandangan lama di sepanjang muara Kuala Terengganu. Secara langsung, peningkatan bilangan pelancong dapat meningkatkan pendapatan pengusaha bot. Selain itu,
Penawaran perkhidmatan periklanan di bot juga merupakan salah satu strategi yang boleh diambil oleh pengusaha bot penambang. Hal ini demikian kerana melalui perkhidmatan periklanan ini membolehkan pengusaha bot penambang memperoleh pendapatan tetap dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pendapatan hasil kutipan tambang semata-mata. Akhir kalam, pihak berkepentingan seperti Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Jabatan Warisan Negara, Agensi Pelancongan Negara, Persatuan Bot Penambang, pengusaha bot penambang dan agensi lain yang terlibat secara langsung haruslah berganding bahu bagai awal dengan tebing bagi memastikan kelangsungan perniagaan tradisi bot penambang ini terus kekal relevan seiring dengan arus permodenan di negeri Terengganu. Diharapkan melalui kajian ini dapat membantu membuka jalan yang luas kepada pengusaha bot penambang agar warisan pengangkutan air ini tak lapuk ditelan zaman. Kerjasama, sokongan dan usaha yang lebih gigih daripada pelbagai pihak berkepentingan amat penting bagi memastikan strategi yang dirangka dalam kajian ini mencapai matlamatnya. Kerana jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Bunga dedap di atas bara, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.